Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Arsyad Al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 25 pada baris yang ke-14 daripada atas, daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu salatil jum'ati, ay hadza babu fi bayani salatil jum'ah. Bermula ini suatu bab, bab iaitu beberapa perbahasan ilmu yang terkandung di bawahnya beberapa fasal. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang Jum'ah. Jum'ah ni ada beberapa sebab lah dipanggilkan Jum'ah. Kerana di antaranya sebab apa dipanggilkan hari itu hari Jum'ah? Kerana padanya terhimpun segala kebaikan. Itu di antara sebab hari itu dipanggilkan dengan hari Jum'ah, sebab pada hari itu terhimpunnya segala kebaikan. Dan dikatakan juga pada hari tersebutlah mana dijadikan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari tersebut jugalah yang mana dihimpun berlakunya kiamat, dihimpunkan manusia hari Jumaat jugalah. Jadi hari Jumaat ni, Jumaat boleh baca, Jumiah boleh baca, Jumaah boleh ke belaka-belaka. Baik. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Cuma kita panggil Jumaat, ya sebenarnya Jum'ah lah. Sebab apa nama ni, tak ada itu dibaca dengan ha, apa ni, tak marbut, rabitah, apa nama ni, hak bulat tu. Sembahyang Jum'ah, tak apalah kita panggil Jum'ah pun.
Bermula sembahyang Jumaat itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu wajib ain atas tiap-tiap orang. Atas tiap-tiap orang lelaki lah. Tiap-tiap mukallaf. Maksud kata terkeluar kanak-kanak. Yang merdeka terkeluar orang hamba. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yakni hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, apabila muazzin yang kerana sembahyang, apabila muazzin, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, apabila diserukan lis-salah, bagi semaya kerana sembahyang, min yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka hendaklah kamu pergi kepada sembahyang. Tak kala itu, tak kala disuruhkan kepada sembahyang. Wazarul bai', dan tinggalkan oleh kamu itu akan berniaga. Sebab tu hukumnya haram atas orang lelaki saat itu berjual beli pada azan yang kedua tu. Azan yang mana masuk pada khatib naik di atas mimbar. Jadi asalnya dulu-dulu solat Jumaat ni sendiri khutbah dianya ialah selepas daripada sembahyang. Tetapi sekarang khutbah dia ni sebelum daripada sembahyang. Dikarenakan pada ketika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni semaya Jumaat, maka setelah daripada selesai solat Nabi naik khutbah, maka datanglah bagai-bagai perniagaan. Maka sahabat ni tinggalkan Nabi hingga tinggal beberapa seorang sahabat saja. Maka disyariatkan dengan khutbah Jumaat tu sebelum daripada solat Jumaat. Dan asalnya azan bagi Jumaat ni sendiri pun ada berapa kali? Satu kali sajalah, iaitu tak kala khatib menaiki mimbar. Kemudiannya pada zaman Sayyidina Osman tadi, tak kala dia melihat ke bila khatib naik mimbar, muazzin melakukan azan, masih lagi ada orang tak sempat untuk menunaikan solat Jumaat. Maksudnya belum sempat untuk datang berjemaah mendengarkan khutbah Jumaat. Maka dia pun menambahkan lagi satu azan, iaitu pada awal masuknya zuhur. Jadi awal masuknya zuhur diazan dilaungkan supaya manusia tadi tu bergegah-gegah untuk Jumaat. Jadi bila dilaungkan azan kedua, iaitu tak kala khatib naik mimbar membaca khutbah, maka manusia dah ada. Jadi tu di antara benda bid'ah jugalah. Benda bid'ah juga. Lepas tu nak kira bid'ah apa? Kalau kita nak ambil pada kullu bid'atin dhalalah dengan makna setiap apa hak Nabi tak buat kira sesat, salah lah. Kalau gitu saya nak Osman hak sesat, bolehkah kita kata gitu? Tak boleh. Maka di sana adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Baik, sesat di situ. Malah nak balas panjang situ. Orang hak tegah juga dengan apa saja Nabi tak buat, maka benda tu sesat, ikut awak lah. Saya malah nak bahas, sebab kalau dibahas pun awak tak ikut juga dengan apa yang kami bahaskan. Duduk bertegah juga dengan apa-apa hak Nabi tak buat tu gak kira bid'ah. Lepas tu bila orang tanya berkenaan dengan menaiki kenderaan Nabi tak ada buat, awak tiba-tiba kata itu hak dikatakan bid'ah dhalalah ialah bid'ah berkaitan dengan agama. Awak kata gitu pula. Lepas tu kami tanya awak, mana di dalam hadis saat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam membezakan pula bid'ah agama dengan bid'ah tidak agamanya? Tu satu bid'ah awak buat tu. Nabi tak ada ayat ni bid'ah agama saya tak boleh. Tak bid'ah agama boleh, tak ada sebut juga. Tapi tak apalah, oleh kerana awak kata naik kenderaan itu bukan urusan daripada pekerjaan agama gak.
Bagaimana pula dilaungkan azan dengan menggunakan mikrofon? Kau bukan KJM agama. Bagaimana pula awak menggunakan cermin mata untuk nak membaca Al-Quran? Kau tidak berkaitan dengan agama juga. Bagaimana awak yang mana kita solat melihat pada takwim, melihat pada jam. Kalau sekarang agak bunyi jam tek masuk waktu. Adakah itu tidak berkaitan dengan agama? Itu susahlah. Jadi kita katakan bahawasanya kita kena reti bid'ah ni ada hak benda molek, ada benda hak tidak molek. Jadi yang dikeji itu kullu bid'atin dengan makna kebanyakan, bukan kesemua. Sebab tu kita di dalam nak membahas ke hadis Nabi SAW, kita kena belajarlah juga nahwu sarahnya. Mana dengan makna jami', mana dengan makna majmu'. Kullu di situ dengan makna jami' ke dengan makna majmu'. Kalau kita nak pasal dengan makna jami', mana qarinah dia? Nak pasal dengan makna majmu', mana qarinah dia? Jadi tak baca kitab lah kita hari ni duk bahas dengan awak. Umpama tu. Baik. Jadi kita faham di dalam KJL Jumaat tu sendiri ada benda-benda yang baru diada-adakan. Yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi inisiatif yang diambil oleh sahabat pada waktu tersebut ridwanullah alaihim ajma'in. Wahai manusia, bila kamu diseru kepada solat Jumaat, yaumil Jumaat, ini dengan solat Jumaat lah. Ni pun ada satu penyakit. Di kawasan kita ni pun ada satu penyakit, orang kata tak wajib Jumaat. Bapa tak wajib Jumaat, tidak ada dalil pun kata suruh Jumaat. Ada juga buah begitu. Hak pelik laginya ada lagi hak mengikut mereka. Sedekah Jumaat ni jelas dalilnya ada ni, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Tetapi oleh kerana kita tak belajar, kita dengar orang hak sedap kecek, orang sedap kecek kata tak ada Jumaat, tak ada kita. Sedekah jelas dalil dalam Al-Qurannya ada. Ada pun SOP sekarang, peraturan sekarang tu kita kena bahas panjang pula lah. Cumanya kita nak kecek secara umum dulu. Nak kecek secara umumnya begitulah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kata banyak ajaran-ajaran hak tak betul zaman sekarang ni. Kalau kita malas lagi nak belajar, anak isteri kita malas nak belajar, maka tak hairanlah kalau ada keturunan kita, kaum kerabat kita yang mengikuti dengan ajaran-ajaran hak tak betul. Wal iyadzubillah. Sebab tu kita kena pakat suruh orang panggil masyarakat ni bina dengan ilmu. Al-ilmu bita'allum, ilmu ni kena dengan belajar. Ilmu ni bukan dengan semata-mata kita duduk di rumah dapat ilmu, tidak. Ilmu ni kena belajar. Dan kita kena bertukuh lumuh untuk nak mendapatkan, baru dapat ilmu. Kalau buat mudah-mudah nak dapat ilmu, mudah dia. Dunia tu hak kita duk kerja ke tu, bagaimana dengan dunia hak kita kerja? Bukan main kan kita bertukuh lumuh. Bagaimana dengan akhirat kita? Maka terlebih lagi lah kita sepatutnya bertukuh lumuh pada urusan akhirat kita. Kerana urusan akhirat lah tempat kita nak kembali. Tapi kita tak sakit kepala duk mikir akhirat. Duk sakit kepala duk mikir ke dunia sama-sama. Itulah dah. Saya pun samalah, bukan kata orang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Yakni sembahyang Jumaat itu fardu atas tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah. Wajib kita kena diri dengan berjemaah. Tiap-tiap Islam dengan berjemaah Jumaat. Makruflah bagi orang lelaki. Melainkan 4 orang. 4 orang ni tak wajib di atas dia. Mana? Abdum mamluk, yakni hamba yang dimiliki. Sahayalah. Yang keduanya imra'atun, iaitu perempuan. Perempuan tak wajib.
dan sobi, kanak-kanak, dan marid, yakni orang yang sakit. Jangan pula kita duk penyakit corona kita pergi masjid, jangan nyanyi orang lain pula. Jadi maksud katanya, orang panggil kalau hok sakit saat ni tidak ada kewajipan di atas dia untuk pergi Jumaat. Dia terkadang supaya tadilah, ada terkadang makruh, ada terkadang haram. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, tapi hukum asalnya kalau Jumaat bagi orang lelaki wajib. Faslun, pada menyatakan segala syarat wajib mengerjakan sembahyang Jumaat itu, iaitu 7 perkara. Ada 7 perkara ni syarat wajib untuk buat Jumaat. Mana? Yang pertama, Islam. Syarat wajibnya. Maksud kata kalau tidak Islam kat tidak wajib lah. Kedua, akil, orang berakal. Orang gila tak wajib. Jadi kalau tak pergi Jumaat sebab gila tak ada masalah. Ketiganya, baligh. Baligh ni orang panggil sampai umur. Keempat, laki-laki. Kelima, merdeka. Jadi kalau hamba tak wajib juga. Keenam, mereka yang bermukim pada negeri itu. Maksudnya apa? Lawan bagi orang bermukimnya ialah orang yang bermusafir. Orang yang mana bermusafir sebelum daripada subuh dia telah keluar dah daripada rumah, maka tidak ada kewajipan bagi dia untuk solat Jumaat. Berhenti solat Jumaat tak wajib. Tapi kalau dia tadi tu keluar setelah daripada subuh hari Jumaat, maka wajib dia berhenti solat Jumaat di mana-mana masjid. Kalau katalah di dalam perjalanan tadi tu dia tahu tidak akan jumpa mana-mana masjid, maka haram untuk dia meneruskan permusafiran dia, tak boleh. Atas kaul hak muktamad lah dalam mazhab kita. Keenam, yang bermukim. Jadi masalah nak kira orang bermukim ni di dalam 40 ahli Jumaat tak boleh. Dia nak orang yang bermustautin. Tetapi walaupun dia ni tidak bermustautin, orang bermukim tetap wajib atasnya untuk Jumaat. Pada negeri itu, ketujuh, sihat badannya. Jadi kalau sakit tak ada kewajipan. Tak ada kewajipan atas kita untuk pergi menunaikan fardu Jumaat. Dan sesat di situ. Dan fardu Jumaat atas orang yang sakit yang datang ke masjid, melainkan jika mudarat. Dan fardu Jumaat atas orang sakit yang datang ke masjid, melainkan jika mudarat kerana menanti akan Jumaat, maka harus ia orang sakit tadi tu kembali. Jadi dia kata asalnya orang sakit tidak ada kefarduan di atas dia untuk menghadiri solat Jumaat. Tetapi dia kata fardu Jumaat atas orang sakit yang datang ke masjid. Bila dia dah datang pada masjid, maka wajib atas dia menunaikan Jumaat. Melainkan ni maksudnya tidak wajib pula lah. Asalnya wajib dah. Tidak wajibnya jika mudarat, susah di atas dia kerana menanti akhir Jumaat. Jadi oleh kerana lambat sangat untuk nak menunaikan fardu Jumaat, maka jadi kesusahan di atas dia nak menanggung orang panggil kesusahan tadi, maka walaupun dia telah pergi ke masjid, maka boleh untuk dia tidak solat Jumaat. Dia sebenarnya khutbah Jumaat ni sepatutnya ringkas. Solat Jumaat tu panjang sedikit dengan baca surah Jumaat, suratul munafiqun. Sepatutnya begitu. Tapi kita saat ni tu khutbah tu panjang lebar. Khutbah tu panjang lebar dah. Dia nak khutbah tadi tu biar padat. Biar padat dengan isi-isi. Bukan panjang. Orang panggil perkataan tetapi isinya sedikit. Tu orang panggil tidak hebat di dalam percakapan kita. Maka harus ia seorang sakit yang telah datang pada masjid kembali. Asalnya tak boleh, tetapi oleh kerana mudarat, kesusahan yang sangat,
maka bolehlah dia kembali semula ke rumah dia. Dan demikian lagi fardu Jumaat atas yang sangat tua, jika ia beroleh kenderaan lagi tiada masyakkah ia orang yang sangat tua mengendarai dia kenderaan. Orang tua telajuk, orang yang bersangat tua ni wajib ke tak pergi Jumaat? Wajib. Tapi qaidlah, kata wajib itu jika ia beroleh kenderaan. Ada kenderaan untuk dia nak pergi. Jadi kalau kata tidak ada kenderaan, kesusahan di atas dia untuk pergi Jumaat, maka tak wajib juga untuk dia pergi Jumaat. Lagi tiada masyakkah ia orang tua mengendarai dia kenderaan. Baik, katakanlah ada dah di rumah dia tu kenderaan motor, tapi dia susah nak pergi mana. Dia rabung ko, dia tangan tu duk getar-getar ko, ikutlah. Walaupun ada kenderaan tapi susah untuk dia pergi, maka tak wajib juga di atas dia untuk pergi Jumaat. Dan demikian lagi fardu Jumaat atas orang yang buta yang ada dan demikian lagi fardu Jumaat atas orang yang buta yang ada mempandu. Mempandu. Orang buta wajib ke tak pergi Jumaat? Wajib juga. Kenapa? Jika ada orang yang memandu dia, orang bawa dia, orang yang memimpin dia. Maksudnya kalau tak ada, maka tak ada kewajipan juga di atas orang buta pergi Jumaat. Jadi ada 2-3 jenis orang uzur. Pertama sakit. Sakit ni kalau kata sakit hak sepatutnya lah, bukan sakit-sakit biasa, tak wajib pergi Jumaat. Tapi kalau dia pergi, dia dah sampai pada masjid, maka kena terus ke Jumaat dia. Kecuali kalau dia tak tahan dah lagi untuk nak tunggu, bolehlah dia balik semula. Orang tua wajib pergi jikalau ada kenderaan dan tidak masyakkah untuk dia nak bawa kenderaan untuk pergi. Yang tiga, orang buta wajib juga jikalau ada orang yang nak membawa, nak memimpin dia sampai jalan kepada masjid. Ada seorang ni dia tak pergi. Ada satu buta yang mana tak akan sampai ke masjid. Mana? Buta hati. Buta hati ni walaupun mata tu jelek, ia tak akan sampai kepada masjid. Ada pun kita sekarang ni tu orang panggil darurat sekarang. Kerana nak ikut SOP tak pergi. Tapi kalau katalah masjid buka, kita ni cita-cita nak pergi, tu kena ada begitulah. Dia panggil tak si nak cari nyakit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun pada menyatakan syarat sah Jumaat. Sesat tadi syarat wajib Jumaat. Siapa dia kah orang-orang golongan hok mana wajib Jumaat? Islamnya, akilnya, baliknya, laki-lakinya, merdekanya, bermukim dan sihat badan. Ada 7 syarat wajib bagi menghadirkan diri kepada Jumaat. Maksudnya kalau tidak ada salah satu daripada syarat ni, maka tidak ada kewajipan lah di atas kita untuk pergi Jumaat. Jadi supaya kanak-kanak yang belum balik tidak ada kewajipan. Dia kanak-kanak yang belum balik ni pun semaya pun tidak ada kewajipan di atas dia. Cuma kewajipan di atas ibu bapa membimbing. Wajib kita suruh dia saat ni tu dengan solat. Muru auladakum bis solah. Suruh anak kamu dengan semaya pada umurnya 7 tahun. Fadribu, kena pukul nak pula. Ketika mana umur 10 tahun tak sah nak solat, tak sah nak jalan dengan hukum syarak, tak ingin untuk tutup aurat, tu kena pukul. Siapa kena pukul? Ayahlah pukul anaknya. Kalau ayah tak pukul anak masa kecil, nanti anak pukul ayah pula nanti tua. Pilihlah nak pukul anak masa kecil ke anak kita akan pukul kita masa kita tua ni. Faslum pada menyatakan syarat sah Jumaat. Bermula syarat sah Jumaat itu 5. Syarat sah dia ada 5. Mana? 5 perkara. Pertama, di dalam waktu zuhur. Jadi nak sembahyang Jumaat sebelum zuhur boleh ke tak? Tak boleh.
Begitu juga nak azan Jumaat. Ada juga setengah-setengah orang cadai kita azan awal lah lagu mana. Tak boleh. Dia masuk waktu baru boleh azan. Nak diri ke solat sama juga kena masuk waktu dulu. Kalau Jumaat kena sah khutbah dulu. Sebab tu kita saat ni kalau nak mengaji bab solat Jumaat ni, kita kena reti juga bab khutbah. Berapa syarat sah khutbah, berapa rukun khutbah. Maksudnya kalau tak cukup syarat, kalau tak cukup rukun khutbah tadi, maka semaya Jumaat kita pun akan terkesan pada sah ataupun batal. Tapi ada ke tak kita nak ambil peduli? Tu persoalannya. Ada ke tak kita nak ambil peduli? Kalau ada di kita nak ambil peduli, itu alamat kita ni nak jaga agama. Tapi kalau di kita ni, tak apalah aku gaji bulan ni saya masuk dah. Tak penting pun benda lain. Tu maksud katanya kita tu dalam hati tak ada langsung perasaan dengan agama. Orang tak ada perasaan dengan agama ni, Allah Ta'ala tidak memerlukan dia pun pada urusan agama. Tetapi bila dia menolong pada urusan agama, in tansurullaha yansurukum, nescaya Allah Ta'ala akan tolong dia di dalam urusan seharian dia. Allah Ta'ala tolong kita. Umpama wakil rakyat lah. Wakil rakyat kata, awak duduk bawah saya. Tak boleh benar awak makan minum awak, anak beranak awak, umur sewa tak apa, saya belaka. Bagaimana perasaan kita? Sukanya. Itu baru wakil rakyat. Wakil rakyat ni manusia. Ataupun mana-mana ustaz lah, dia kata begitu begini. Dia tetap orang panggil manusia. Bila manusia harus berlaku dusta, harus berlaku mungkiri janji. Harus pada akal dah, bukan pada syarak. Harus pada akal berlaku dusta bagi dia. Tetapi firman Allah, janjian Allah, mustahil berlaku dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mustahil tulisan itu menyalahi ke janji dia kata nak bantu kita. Tapi ialah kita iman kita tak kuat. Janji manusia dengan janji Tuhan ni kita lebih percaya janji manusia. Baik. 5 perkara pertama di dalam waktu zuhur, yakni dikerjakan 2 khutbah serta 2 rakaat sembahyang Jumaat itu di dalam waktu zuhur. Kena buat dalam waktu zuhur. Kedua, bahawa didirikan Jumaat itu, ini syarat sah Jumaat ni. Didirikan Jumaat itu pada tempat yang dibilangkan ia tempat daripada negeri. Maksudnya dia saat ni tu kita kena bina di atas kawasan negeri, di atas kawasan kampung. Kalau boleh di tengah-tengah kampung. Pada tempat yang dibinakan ia tempat daripada negeri atau dusun. Jangan duduk didirikan Jumaat pada tempat yang lain. Ketiga, bahawa ada Jumaat itu tiada didahului akad Jumaat dan tiada diserta akad Jumaat oleh Jumaat yang lain di dalam negeri. Tak boleh. Dia senegeri saat ni, maksud senegeri ni setempat lah, satu saja tempat Jumaat. Kecuali ada berlaku kemaslahatan, ramai telajuk ke orang ahli qaryah tadi, orang kawasan, orang taman tadi, maka dibenarkan atasnya berbelai. Seperti kalau kita di Kelantan ni kat kawasan Kok Lanah tu, banyak sekali kawasan-kawasan berdekatan tu ada masjid-masjid. Kan ada kemaslahatan diizin majlis agama, maka bolehlah untuk didirikan. Jadi kalau supaya kita di Mesir, di Mesir itu balasah surau saja pun buat maya Jumaat. Hari Jumaat tak sampai 100 mungkin didirikan juga Jumaat. Lepas tu berhimpit-himpit kawasan Kahirah tadi. Seingat sayanya dalam kitab Syargawi ataupun Baijuri, cuba tengoklah di situ. Kalau Syargawi dalam Tahrir mungkin yang mana berlaku di Mesir, ada di Kahirah, ialah berbilai-bilai yang tidak dimaafkan. Bila berbilai-bilai yang tidak dimaafkan, maksudnya kita kena sembahyang Jumaat hok tepat dulu, hok tempat didahulukan Jumaat. Kerana mana-mana tempat yang mana bersamaan dilakukan Jumaat ataupun Jumaatnya dikirakan kemudian, maka pada waktu tu orang panggil tak dibilang ke Jumaat, tidak sah lah.
Jumaat dia tidak sah. Tapi di kawasan kita ni tak berlaku begitulah. Kawasan kita ni atau dusun itu jangan ada berbilai-bilai tempat kecuali ada masalah tu lain kira. Pada setempat tak boleh berbilai-bilai, orang panggil tempat bagi melakukan Jumaat. Dikira ke dengan awal solat. Nak kira di mana? Yang mana hak dulu, yang mana kemudian, dia kira dengan awal solat. Sebab itulah saya ingat kami Syekh Yusri mungkin di Mesir tu, dia lepas pada sembahyang Jumaat dia kerja ke pulau Zuhur. Nak keluarkan daripada khilaf tadi. Baik saja tu. Keempat, ataupun dengan cara kita buat pecah muking. Dia biasalah ada bila musalla di upgrade naik jadi masjid, AJK dia minta untuk dibuat Jumaat kawasan dia. Orang pun ramai mari. Tujuannya lah ialah boleh duit untuk kutipan, untuk nak buat program masjid. Cuma di sana perlu pada pecahan muking lah. Bila pecah muking tu dengan cukup lah. Ada satu tempat yang mana diceritakan di kawasan Kelantan kita, wallahu alam lah betul tak betul, ada orang sampai kepada saya tempat tadi tu masjid saat ni dia pecahkan muking. Ahli jemaahnya tak ramai mana, lepaslah pada Jumaatnya. Tapi ada ketika solat Jumaat tu kena tunggu ahli jemaah. Sebab apa? Sebab tak cukup 40 orang. Tu wallahu a'lam lah betul ke tak benar tu berlakunya. Ni sebelum masalah Covid lagi ni. Benar tu berlaku. Adapun kita zaman Covid ni 4 orang apa semua tu benar-benar khilaf lah. Benar-benar khilaf kerana kira pada pendapat muktabar agak tak sah lah Jumaat. Tapi benda tu kita kena pandai pula lah. Benda-benda yang telah difatwakan pada tiap-tiap negeri. Kita kena pandai juga situ. Keempat, bahawa dikerjakan sembahyang Jumaat itu dengan berjemaah, iaitu hendaklah ada 40 orang. 40 orang tu maksudnya kalau kurang tak sah. Kurang 40 orang tu boleh kira dengan imamnya. Kena kira dengan imam. Maksudnya kalau makmum 39, tu imam tambah seorang lagi 40 tak apa. Tak ada masalah, boleh. Kalau makmum 38 siapa ngati imam 39, tu tak boleh. Kalau makmum 40 tambah ngati imam 41, tu lagilah boleh. Yang pentingnya 40 orang semua ahli Jumaat. Lepas tu 40 orang tu biasa solat dia sehingga akhir beri salam, walaupun ada yang mufarakah. Katakanlah cukup 40 orang, ada 2-3 orang mufarakah, kemudian dia solat seorang diri, dia balik awal, tak apa. Asal kata dia dah solat Jumaat bersama dengan imam 1 rakaat. Dia bukan maksud kata kena 40 orang tu memberi salam serentak sekali, tak. Dia 40 orang tu maksudnya kesemua itu sah sehingga akhir solat. Jadi contoh kalau kata, sebab itulah masalah sembahyang ni bukan kata Jumaat, mana-mana solat pun sama. Kalau kita ada maslahah kita, ada darurat kita sendiri, nak terberok ke umpama tak sakit perut tiba-tiba, maka pada waktu tu kita boleh mufarakah dengan imam dan kita boleh solat seorang diri dengan mengerjakan rukun-rukun sahaja, kemudian boleh segera pergi pada tandas, tak ada masalah. Dia bukan kata tak boleh nak mufarakah, boleh. Solat Jumaat pun boleh, tapi Jumaat syarat untuk nak dapatkan Jumaat dia kena 1 rakaat dulu dengan imam. Hendaklah 40 orang dengan imamnya, lagi yang akil. Semua tu mesti orang-orang berakal. Tak boleh kira dengan orang gila lah. Dia ada gila maknawi, ada gila hissi. Gila hak betul ni, gila hak betul hak kira makruf ni kan tidak ada akal. Ada gila, orang panggil gila juga. Gila supaya kita lah, supaya saya ni gila juga. Gila dengan dunia, gila dengan kehidupan kemewahan dunia. Kita ni, saya ni pun samalah. Nampak? Tu bila gila kita ni tu nak beki. Bila kita nak beki. Tak putus-putus gila kita dengan dunia ni. Duk gila tu gak. Siapa-siapa kau mati tak sedar. Duk gila ke dunia lagi.
Duk lubang kubur tu. Ma rabbuka. Gila ke dunia lagi. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Akil baligh. Baligh ni maksud katanya sampai umur. Sampai umur tu sama ada umur 15 tahun ataupun keluar ihtilam, maksudnya mimpi keluar air mani, tu baligh. Lagi merdeka jadi hamba tu tak kira lah. 40 orang tu hak akil baligh lagi merdeka. Orang hak wajib sembahyang ni lagi mukim pada negeri Jumaat itu. Kalau orang musafir tak boleh kita nak kira. Apa? Mukim pada negeri Jumaat itu. Dia kalau dalam bahasa lain pun dia sebut mukim, bermukim wajib Jumaat, tetapi nak kira 40 orang tu mestilah yang bermustautin, bukan sekadar untuk menetap tetapi bertanah air di situ. Lagi merdeka, lagi mukim pada negeri Jumaat itu. Kelima, hendaklah ada sembahyang Jumaat itu kemudian daripada 2 khutbah. Kalau tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Maka jika didahulukan daripada 2 khutbah, yakni kita sembahyang Jumaat sebelum baca 2 khutbah, adalah sah Jumaatnya. Maka jika didahulukan daripada 2 khutbah, tiadalah sah Jumaatnya. Terkejut sana ni. Jadi tak perasan sana ni. Maka jika didahulukan daripada 2 khutbah, Jumaat saat ni kita dahulukan. Lagu mana? Tiadalah sah Jumaatnya, tak sah. Sebab di antara syarat bagi sah Jumaat ni, iaitu syarat yang keberapa ni? Syarat kelima. Mana syarat kelima? Hendaklah ada sembahyang itu setelah daripada sempurna khutbah Jumaat. Barulah sah Jumaat. Apa ni? Barulah sah orang panggil sembahyang Jumaat kita. Kalau kita dahulukan sebelum daripada khutbah, maka sembahyang Jumaat kita tidak sah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun, pada menyatakan rukun khutbah. Masuk pula bicara berkaitan dengan rukun khutbah. Bermula rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Rukun khutbah ada 5. Kalau tak cukup 5 ni, maka tidak sahlah khutbah. Rukun-rukun ni orang panggil juz'un ibadah. Satu juzuk daripada pekerjaan ibadat kita. Itulah rukun. Ia beza syarat. Syarat tu bagi hak di luar ibadat tadi. Kalau orang panggil rukun, itu juzuk dalam ibadat. Maksudnya dia tu salah satu daripada kerjaan ibadat kita. Kalau 39 orang dewasa tapi satu orang budak umayis, maka tak sah lah kan ustaz. Kalau nak ikut pada zahir ibarat sini tidak sah lah. Hak didatangkan oleh musannif kita, dia kata dengan akil. Cuma di sini hak kita jadi muskil sikitnya bila dia kata lagi mukim. Biasa kalau di ibarat kita lain tu, maksudnya sekadar bermukim saja tak memadai lagi lah. Untuk dikira 40 orang, mestilah dia saat itu bermustautin, bertanah air. Adapun kewajipan bagi bermukim tadi itu wajib pada Jumaat tetapi tak dikira pada 40 orang. Wallahu a'lam, mungkin ada pendapat yang lain. Faslun, pada menyatakan rukun khutbah. Bermula rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Pertamanya membaca alhamdulillah. Kena ada. Kedua, membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam kitab-kitab ni ringkas lah. Kita kena pergi tengok kitab-kitab tebal pula lah. Dia hurai pula selawat hok mana, hok baru dikira kisah. Kalau kita tukar Muhammad dengan Ahmad, Allahumma salli ala Ahmad, sah ke tidak sah? Kita tengoklah kitab-kitab lain pula. Kitab Buriyatul Tulak ke Sabila ke, kitab hok tebal sikit hok Jawi ni. Kalau hok Arab dalam syarah-syarah dia tu tentulah ada. Baik, kedua membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca selawat biasa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, sah dah tu. Cuma dalam kitab-kitab besar dia hurah pula. Kalau tukar dengan Ahmad ke ataupun dengan nama yang lain, sah ke tidak.
Ketiga, seingat saya tak sah ni. Kedua, kena rujuk balik. Kedua, membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, membaca wasiat, iaitu ya ayyuhan nas ittaqullah. Memadai dengan kita kata ittaqullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah. Keempat, membaca ayat Quran. Ayat Quran hak difahami lah. Tak boleh hak tidak difahami. Kalau qaf saja tak memadai. Kena ambil qul huwallahu ahad, umpama. Membaca ke ayat Quran. Kelima, membaca doa bagi seluruh mukmin laki-laki dan mukminin perempuan. Maksud kata mukminat lah ni, yang perempuan. Jadi ni 5 rukun bagi khutbah kita. Dan 5 rukun ni lah yang dikatakan wajib atas bertutur dengan bahasa Arab. Ada pun hak lain daripada rukun-rukun khutbah ni tak bertutur dengan hak Arab pun tidak ada masalah. Kemudiannya pada tiap-tiap khutbah tu dia kena ada puji, selawat, dan apa? Dia postcode. Postcode. Puji, selawat, qaf, Quran. Puji, selawat, Quran, waw, wasiat. Dan kena ada doa. Baik. Doa tu hak pada khutbah yang akhir sajalah, hak wajib. Adapun baca ayat Al-Quran, tu seeloknya pada khutbah yang pertama. Nak baca pada kedua-dua khutbah pun tak ada masalah. Bermula syarat pada tiap-tiap 2 khutbah itu 9 perkara. Pertamanya mana? Hendaklah ada membaca 2 khutbah itu dengan berdiri. Kena berdiri, tak boleh kan duduk. Kalau macam sekarang solat Jumaat tak sampai 40 orang, adakah afdal qada? Tu afdal qada ke tak afdal qada? Dia beginilah, kalau kita ambil pendapat hak dhaif tadi, dan itulah hak difatwakan sekarang. Dah masuk kata sah. Bila sah tak boleh dah kita nak qada. Dah sah dah ibadat kita. Kira gitu dah. Tapi kalau kita ambil pendapat hak muktamad tadi, tak boleh dah atas wajiblah atas kita qada, dah tak sah lah ibadat solat tadi. Atas pendapat hak kita ambil lah. Kita ambil pendapat mana? Kalau hak ambil muktamad agak awal lagi dah tak sah. Lepas tu kalau gitu, buat solat zuhur sajalah. Darurah sekarang, darurah buat solat zuhur sajalah. Tu kalau kita ambil hak pendapat tadi. Sebab tu saya kata kita kena tilik juga kepada fatwa-fatwa. Maksudnya supaya tak jadi bercanggah. Susah pula nama bercanggah dengan fatwa ni. Takut jadi orang panggil benda-benda hak tak molek pula. Tu secara orang panggil talakinya, kita mengaji ni kita tahu ada pendapat tu, ada pendapat ni. Dan bila kita pakai dah pendapat, tak boleh nak maksud katanya sah dah, maka tak perlulah kita nak qadanya. Cuma kalau kata ada juga pendapat kata qada ataupun afdal qada tu wallahu alam lah. Baik. Bermula, ya beginilah pendek kata, kita ni tak ada kena mengena dengan AJK masjid kau gapo di atas sebab-sebab faktor sekali gak tak payah pergi awal dah. Kalau kata kita ni AJK masjid, maka seafdalnya kita ambil lah pendapat tadi. Ni supaya nak mententeraikan keadaan. Begitu sajalah. Tiga kata bagi nak mententeraikan keadaan. Kalau bagi nak ambil pendapat muktamad kita kat kalau nak ikut bagi pendapat ustaz, kita kata ambil 40 tu lah. Umpamanya tak payah Jumaat dah, kalau tak cukup tak payah Jumaat, buat zuhur saja sebab darurah. Tapi tu kita kata kena pandang juga dengan pendapat-pendapat setempat. Dia orang panggil hukum kita, hukum mufti kita lah. Dia kena ambil situ. Tak boleh kita nak memandai-mandai pula.
Buat live katanya. Kalau buat kedai kopi lain sikit boleh nak buat. Bermula syarat pada tiap-tiap dua khutbah itu 9 perkara. Pertama, hendaklah ada membaca dua khutbah itu dengan berdiri. Kena baca dalam keadaan berdiri, tak boleh duduk. Bagi yang kuasa. Ada nampak orang panggil apa nama ni? Kita nak ialah rasanya berdiri belakang lagi syarat dia lagi mana kena duduk di antara dua khutbah. Tu ada setengah orang tak duduk antara dua khutbah. Kedua, hendaklah ada membaca dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Apa tu sekarang kita baca Melayu ni dua khutbah yakni rukun-rukun dia. Ketiga, hendaklah ada membaca khutbah itu kemudian daripada gelincir matahari. Apa maksud gelincir matahari? Yakni zuhur dah lah. Lepas pada zuhur, sebelum pada zuhur nak baca khutbah tak sah. Keempat, hendaklah ada ia khatib duduk pada antara dua khutbah itu serta bukan duduk biasa ni, serta dengan tamakninah di dalamnya, di dalam duduk. Ni saya pernah tengok ni di masjid besar berlaku tok khatib tak duduk antara dua khutbah. Nak kata sakit tak boleh duduk juga waktu yang lain. Antara dua khutbah tu tak duduk. Pelik juga. Kalau nak kira tak sah lah atas pendapat ni, kecuali kalau jumpa pendapat-pendapat lain. Wallahu alam lah, mungkin kita tersalah lihat. Kelima, hendaklah ada diperdengarkan segala rukun khutbah itu pada yang mukim. Yang ke-39, mungkin sini maksudnya bermustautin lah ni. Pada yang ke-39, laki-laki yang sempurna. Maksudnya apa? Sekali dengan tok khatib tu 40 orang. Kalau hak dengar tu lebih daripada 40 orang, tak ada masalah. Dia kata yang ke-39, laki-laki yang sempurna. Maksud sempurna di sini, orang panggil lelaki yang kamil di sini pada masalah yang dikira daripada 40 orang ahli Jumaat lah. Keenam, mualak antara segala kalimah daripada dua khutbah. Kena ada mualak. Dan antara dua khutbah dan antara sembahyang. Antara dua khutbah tu kena ada mualak. Antara khutbah yang kedua dengan sembahyang pun kena ada mualak. Ketujuhnya, suci khatib itu daripada hadas kecil. Jangan ada tok khatib tu berhadas kecil. Tak sah. Kerana tu di antara syarat sah bagi khutbah. Jadi kalau kata tok khatib tu berhadas kecil, dia kena ambil sembahyang lah. Kalau dia tak ambil sembahyang, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Besar tu. Dan besar, hadas besar parut lagi lah. Jangan berhadas kecil pun jangan, hadas besar terlebih lagi lah. Hadas besar ni maksudnya berjunub. Kedelapan, suci pakaian dan badannya, syarat laginya supaya semaya dah. Tok khatib tadi tu kena tutup aurat, suci pakaian, suci benda-benda hak orang panggil berhubung dengan pakaian dia. Mikrofon kau hak dia pakai ataupun tokak hak dia dak pegang, tu kena suci belaka tu. Tempat hak dia duduk. Dan tempatnya dari suci tadi tu daripada najis. Kata suci daripada benda ni tak sah lah. Kesembilan, menutup aurat bagi khatib itu. Tenang. Maksud katanya kalau tok khatib tu tak tutup aurat, maka tak sah lah khutbah dia. Dan tiada disyaratkan bagi segala mukim yang mendengar itu suci dan menutup aurat. Hak dengar tak ada masalah. Hak dengar tu orang panggil ada najis ke, tak tutup aurat ke, tidak ada masalah. Lepas tu sah lagi. Ada disebutkan kalau kata kita ni tak dengar khutbah, maka kena semaya 4 rakaat. Tu tak jumpa lah dah. Maksud katanya hak dengar tu cukup dah 40 orang. Cuma kita ni mari lewat. Kita mari tok khatib sana tu turun dah mimbar umpamanya nak sembahyang Jumaat dah. Maksudnya kita tak dengar khutbah. Jadi oleh kerana kita tak dengar khutbah, kena tambah lagi 2 rakaat. Tu tak betul lah deh.
Ya, khutbah ni gak kalau semai zuhur gak seumpama 2 rakaat dah lah. Seumpama saja, bukan makna orang yang tak dengar khutbah tu kena semaya 2 rakaat tambah. Tidak. Jadi khutbah pertama sani supaya tadi posko kena ada puji, selawat dan wasiat. Tiap-tiap khutbah kena ada tu puji, selawat, wasiat kepada takwa. Cuma baca Al-Quran saat ni tu pada khutbah yang pertama, semulanya dia doa tadi tu pada khutbah yang kedua. Ada setengah orang dia perasan kata tok khatib baca khutbah tak cukup. Tak cukup, kena ulang balik. Ada kata nyanyi kena ulang setengah jam pula. Tidak, buat rukun-rukun saja. Tak ada masalah. Ada kes di kampung sama satu masjid sedang solat Jumaat, manakala satu surau buat solat zuhur. Bolehkah dalam satu masa ustaz, atau kena tunggu orang sudah Jumaat dulu? Ni masalah apa ni? Masalah zaman kita sekarang ke ataupun zaman sebelum ni? Dia orang uzur ke orang tak uzur, dia tengok situ. Kalau orang ni wajib pergi Jumaat, tiba-tiba dia tak pergi Jumaat, maka dia pun semaya ketika mana orang belum selesai Jumaat, maka zuhur dia tidak sah sebab dia wajib pergi Jumaat. Berbeza orang hak tak wajib, orang ada keuzuran, maka dia boleh dah solat awal waktu. Supaya juga orang-orang muslimat hak tak wajib Jumaat apa semua tu. Jadi seafdalnya dia solat awal waktu dan berjemaah sesama dia di rumah. Jadi kalau kita ni sekarang, masalah kita sekarang ni pula memang hak lelaki pun ada atas negeri lah, atas orang panggil majlis agama negeri, dan kebanyakannya tak boleh nak pergi lagi, maka solatlah. Afdalnya solat berjemaah di rumah, tidak ada masalah. Solat waktu zuhur pun kerana hak tidak sah solat Jumaat, solat zuhur pada waktu orang kerja ke Jumaat ni, orang hak wajib untuk di sana tiba-tiba dia tak bagi, bersalah dengan orang hak tak wajib. Baik. Bermula sunat membaca khutbah itu atas mimbar. Maksud katanya kalau tak baca atas mimbar pun sah juga. Muka dia kata sunat. Jika tiada mimbar, maka atas tempat yang tinggi. Sebab kita nak memperdengarkan suara kita pada orang. Maka kerana itulah kita sebolehnya orang panggil berada pada tempat-tempat yang tinggi. Zaman dulu tak ada mikrofon, sebab tu saya sebut dah di awal pengajian tadi. Zaman Nabi, zaman salafun salih tak ada benda ni. Kalau di Masjidil Haram Arab Saudi tu bukan sekadar mikrofon. 2-3 mikrofon, 10 mikrofon, warna emas pula tu. Bid'ah apakah yang telah dilakukan? Jadi hak tu bid'ah hak lagu mana tu? Hasanah kau tak lalah. Kena tengok situlah pula. Bukan nak kata haram, tidak. Nampak ni? Ya tak keperluan lah. Kok mana keperluan maka dibenar syarak. Ada terkadang naik siapa sunat, ada terkadang naik siapa wajib. Ada terkadang makruh. Ni kita pandai haram yang berlaku. Dalam masa sama kita tak sedar, kita tak buat. Tak kritik pula hak tu. Dan sunat bagi khatib itu memberi salam tak kala ia khatib masuk ke dalam masjid. Kan segala orang yang hadir, dia sunatnya tok khatib ni mari lewat. Jadi janganlah kita marah tok khatib kapu mari lewat. Sepatut kita kena marah tok khatib mari awal. Kita kena ayat tok khatib afdalnya mari lewat. Supaya apa? Supaya dia ada izzah dia. Nampak besar dia sana. Ni kadang-kadang tok khatib nak kena tunggu ahli jemaah, tak patut. Sebab tu saya lihat di masjid-masjid besar kadang-kadang tu ahli jemaah duk nunggu dah. Tok khatib pun naik mimbar baru tiba. Itulah seafdalnya. Afdalnya kita ni menunggu khatib, menunggu imam lah bahasa kitanya. Dia tak panggil imam ni semaya. Tapi kita kira sekali tok khatib dengan imam. Dan afdalnya kita lah tunggu. Cumanya hak tak jumpa, susah kita nak jumpanya mana tok khatib bila masuk pada ramai dia tak beri salam.
Dia beri salam kenalah tu. Cuma kadang-kadang kita tak tergambar benda tu sunat ni. Mana dia bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk. Jalan tu sunat tu. Kita tak gambar dia mari saja deh. Dia duduk atas tu dia beri salam. Betul dah lah. Dan sunat bagi khatib itu memberi salam tak kala ia khatib masuk ke dalam masjid akan segala orang hadir. Sunat ia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kita berjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita perbaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Azannya kena suara sedap. Moleknya begitu. Suara hak muazzin dia kena suara sedap supaya menarik orang kepada jemaah. Apa? Dia muazzin tak pandai kepada rupa parah. Imam ada selain daripada suara, dia pandai juga pada rupa parah. Muazzin dia tak perlu tilik pada rupa parah, asal suara sedap saja. Dan sedap lagi kuat. Nak susah apa suara. Dan sunat ia seorang memberi salam akan segala yang di sisi mimbar. Kita saat ni tu sunat beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Dan sunat bagi khatib itu memberi salam tak kala ia khatib masuk ke dalam masjid akan segala orang yang hadir. Dan sunat ia khatib lah ni memberi salam akan segala yang di sisi mimbar. Tu masuk ke dalam masjid. Nah. Jadi hak berlakunya ketika mana naik khutbah saja. Ketika mana masuk masjid tak beri salam. Umpamanya ni bukan semua. Tu kata terlepas sunat saat ni. Patutnya bila dia saat ni tu mari lewat, dia beri salam dulu bila masuk. Kecuali lah masuk tu atas mimbar. Kalau katalah dia masuk saat ni sebelum pada mimbar saat ni, beri salam dulu atas masjid, kemudian naik beri salam kepada orang yang berada di sisi mimbar. Cuma sekarang ni kalau beri salam di atas mimbar tu dengar kepada semua dah lah. Dan sunat ia berhadap kepada segala manusia, kemudian hadap pada manusia lah nak ceramah ni, nak khutbah. Kemudian maka ia khatib duduk di atas mimbar tak kala muazzin bang azan supaya istirahat, rehat situ. Dan sunat sunat bang pula di hadapan khutbah itu dengan perlahan. Dan lain daripada demikian itu al-mazkur, perkara-perkara yang sunat tu amat banyak. Jadi maksud katanya musannif ni nak suruh kita tengok pada kitab-kitab hak lain pula lah. Sebab banyak lagi dia kata perkara-perkara sunat yang dia tak sebut di sini. Kenapa? Kerana kitab dia ni dia nak buat ringkas-ringkas supaya kita ambil cakna juga dengan ibadat kita, bukan sahaja hak fardu, hak wajib, hak rukun, hak syarat, tetapi juga supaya kita ambil cakna dengan benda-benda yang sunat. Habis di situ. Tak ada masalah tok khatib orang lain, tok imam orang lain. Tak jadi isu lah di situ. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pula pada petang esok babu kaifiyati salatil khauf. Dan insyaAllah lah dalam cadangan saja ni nak khatam ke kitab ni pada bulan ini. InsyaAllah nak khatamkan kitab ni bulan ni insyaAllah. Sebab dalam perancangannya mungkin saya akan ambil waktu petang ni sebelum kita sambung pada kemungkinannya kitab penawar. InsyaAllah kemungkinannya kita nak ambil masa petang ni mungkin dalam sebulan kot lebih kurang untuk dibuat daurah. Daurah Buriyatul Tulab untuk bulan depan, bulan 9 ni, bulan 8 bulan 9 Buriyatul Tulab. Sebab sekarang ni pun kami dah buat daurah dah. Cuma adalah beberapa peserta saat itu harap benda tu akan dapat dikhatamkan. Jadi kalau ambil masa yang ada sekarang tak sempat. Jadi saya harap untuk pertemuan petang ni kita usaha khatam untuk bulan ni. Bulan 9 tu saya ambil sementara untuk daurah
bab solat, sebab kena 40 pertemuan mungkin untuk dikhatamkan juzuk pertama kitab Bugyatul Tulab. Dan malam ni insya-Allah lah peserta hok dah daftar tu kita akan mula ke daurah Bugyatul Tulab bab najis dan haid. Dalam 7 pertemuan hari Sabtu dan hari Ahad insya-Allah. Jadi tu untuk maklumat awal lah kepada ahli jemaah kita hok mana turut hadir dalam petang ni. Dalam bulan 10 tu pula insya-Allah dalam rancangan kita akan buat seperti biasa ni lah, kitab penawar bagi hati. Dan hok mana baru saja dengar ni boleh dah dengar untuk rakaman-rakaman sebelum pada ni dalam YouTube kita pun dah letak pengajian kitab Misbahul Munir. Jadi kita harap Misbahul Munir ni kita mengaji dah. Kitab ni hak fardu ain bab fiqh kita mengaji, kita tutup dengan penawar bagi hati. Insya-Allah akan orang panggil lepaslah fardu ain atas kita. Harap-harapnya begitulah. Bagi orang lelaki terutamanya lebih lagi dengar balik kembali pengajian kitab pedoman solat Jumaat. Tu semua dah sedia dah di dalam Facebook ataupun dalam YouTube. Wallahu a'lam. Tolong wawarkalah biar kita sama-sama belajar. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.